A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Sanah saniyah. Okey, sihat ke semua anak-anak murid tahun 2 Ad-2 Al-Falah? Sihat? Baik, insyaAllah saya doakan semua dalam keadaan yang sihat dan terus semangat untuk menuntut ilmu. Okey. Hari ni hari apa? Hari Jumaat dah kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik. Banyakkan selawat ya hari Jumaat. Okey, jadi hari ini subjek apa sekarang? Subjek tilawah Al-Quran. Kita tengok tajuk sesediakan di bawah. Tilawah Al-Quran, tilawah Al-Quran, tilawah tajwid lah. Jadi hari ini kita akan masuk dalam tajuk yang baru iaitu surah Al-Kawthar. Okey, sebelum kita mulakan kelas, seperti biasa kita akan baca doa. Kita dah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Baik, Ustazah minta maaf ya, Ustazah tengok sana, tengok sini, tengok sana, tengok sini. Kerana apa? Kerana Ustazah ada dua komputer, Ustazah kena tengok. Yang ini di sebelah sini rakaman dan sebelah sini apa yang Ustazah nak ajar. Okey, baik. Hari ni kita akan buka surah Al-Kawthar. Okey, kamu boleh buka buku aktiviti kamu. Buka buku aktiviti kamu. Muka surat berapa kita nak buka hari ni? Muka surat 41. Okey, tengok muka surat 41. Nampak? Surat 41 dan muka surat 42. Okey, ada dua muka surat ni lah. Okey, 41 dan muka surat 42. Okey, macam biasa saya sediakan di depan ini juga. Boleh tengok. Okey, baik. Okey. Muka surat 41 ya. Kita akan tengok dulu nota. Jadi hari ini ialah surah Al-Kawthar. Ustazah percaya semua dah hafal pun surah Al-Kawthar ketika tahun 1. Okey. Tahfiz Quran dan sunnah kan? Ada kan? Kena hafal surah Al-Kawthar? Ada. Okey. Baik, jadi hari ini kita akan tengok satu persatu tentang surah Al-Kawthar ni lah. Okey, yang pertamanya kita akan baca dahululah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan baca. Sebelum tu saya akan terangkan dulu tentang surah Al-Kawthar ni, tajuknya. Apa nama surahnya? Nama surah. Okey, surah Al-Kawthar maksudnya apa? Tengok. Sungai di syurga. Dia bukan sungai biasa. Kita biasa mandi sungai kan? Bukan sungai itu. Okey, tapi sungai ini, sungai Al-Kawthar ini berada di syurga. Nak katanya spesialnya, istimewanya surah Al-Kawthar ni kerana dia berada di syurga. Dan juga Al-Kawthar ini bermaksud nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. Kenapa nama surah ini diberikan dengan nama sebegitu? Kenapa namanya surah Al-Kawthar? Kerana surah ini diturunkan khusus untuk kepada Nabi Muhammad SAW. Minta maaf. Okey, surah ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kerana ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang bersedih. Sedang berduka cita. Kerana kematian anak lelaki baginda. Baginda kematian anak lelaki. Kemudian Nabi terlalu sedih. Kemudian Allah turunkan surah Al-Kawthar ini untuk menggembirakan Nabi Muhammad, untuk menghiburkan Nabi Muhammad SAW. Itulah sebabnya nama surah ini diberikan dengan Al-Kawthar, iaitu nikmat yang banyak. Nikmat anak, kemudian Nabi kehilangan anak, tetapi di sebalik itu dan selain pada nikmat anak, Allah mengurniakan Nabi nikmat yang banyak lagi yang lain. Dan juga kepada kita semualah. Surah ini memang kepada Nabi Muhammad, tetapi untuk Nabi sampaikan kepada umatnya, untuk Nabi sampaikan kepada hamba Allah Ta'ala yang lain juga. Kita semua umat Islam ini. Untuk
beramal dengan surah ini juga. Okey, jadi nama surah Al-Kautsar ini, juga nama sebuah sungai yang berada di syurga, ataupun kita selalu panggil telaga lah, telaga Al-Kautsar ataupun sungai Al-Kautsar. Dua-dua pun boleh. Okey. Okey. Jadi kita akan baca dahulu surah ini. Ada 3 ayat saja. Tengok. Ayat pertama, kedua dan ketiga. Sikit saja. Saudara percaya semua dah hafal surah ini. Okey. Boleh mulakan. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Okey, tengok tunjuk anak panah Ustazah ya. Inna a'tainakal kautsar. Ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Okey, inna berapa harakat? 5 atau 6 harakat. Panjangnya adalah 5 atau 6 harakat. Okey, a'tainakal kautsar. Okey, tengok ni huruf apa? Huruf sa. Huruf sa bacanya keluar lidah sikit ya. Sa. Sa. Al-kautsar. Bukan sar. Okey, sin adalah sar. Kalau sin, tak perlu keluar lidah. Tetapi kalau huruf sa bacanya kena keluar lidah di depan sikit. Kautsar, keluar lidah sikit je hadapan. Okey, inna a'tainakal kautsar. Okey, ayat yang kedua. Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar. Ha pedas. Tolong baca betul-betul keluar daripada anak tekak ni. Ha. Bukan ha. Okey, kalau ha simpul, ha bulat, ha. Okey, manakala ha pedas, bacanya ha. Macam keluar pedas tu. Okey, ayat ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Abtar. Inna 2 harakat dengung kerana di sini adalah hukumnya wajibul gunnah. Masa tahun 1 dah belajar dalam tilawah tajwid. Wajibul gunnah maksudnya apa? Wajib dengung. Kerana apa di sini ada nun syaddah. Okey, tengok ada nun syaddah. Nun yang ada sabdu. Nun yang bertanda syaddah sabdu bacanya dengung 2 harakat. Wajibul gunnah. Mim dan juga mim yang ada tanda sabdu syaddah juga wajibul gunnah hukumnya di situ. Okey, jom kita tengok satu persatu makna bagi setiap ayat. Okey, tengok terjemahan. Okey, ayat pertama. Inna a'tainakal kautsar. Apa maksudnya? Sesungguhnya. Inna, sesungguhnya. Okey, inna a'taina, sesungguhnya kami. Inna, nahnu, inna. Kami tu siapa di sini? Allah Ta'ala. Sesungguhnya kami a'tainaka, telah memberikan. Okey, setiap satu saudara bacakan ayat ini, kalimah ini, kita bacakan maknanya. Baru kamu tahu apa maksud bahasa Arab dia. Okey, inna, sesungguhnya kami. Okey, a'tainaka, telah memberikan kepadamu. Ka di sini untuk lelaki, ingat. Ka ni adalah kamu lelaki. Kamu lelaki, manakala ki. Okey, maaf. Manakala ki ni kamu perempuan. Ka kamu lelaki, ki kamu perempuan. Okey, jadi di sini ka. A'tainaka, kamu lelaki. Kan tadi saudara bagi tahu surah ni untuk siapa? Khusus untuk Nabi kan? Allah beritahu kepada Nabi. Allah nak tujukan kepada Nabi. Jadi ka di sini adalah kamu, kepadamu lelaki, iaitu Nabi Muhammad SAW. Okay, seterusnya. Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Kautsar maksudnya apa? Kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak. Okay, sungguhnya kami, inna a'tainaka, telah memberikan kepadamu. Okay, kautsar, kebaikan yang banyak. Tadi saudara bagi tahu apa maksud kautsar di sini? Nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. Okay, maksudnya kebaikan yang banyak lah tu.
Di dunia dan di akhirat. Bukan setakat di dunia saja, malahan di akhirat juga Allah memberikan kepada Nabi Muhammad kebaikan. Nak katanya special ni Nabi Muhammad SAW ni. Istimewa ni Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah. Okey, ayat yang kedua. Ayat kedua, fasalli. Fasalli tu maksudnya maka dirikanlah solat. Maka dirikanlah solat. Fasalli li rabbika. Li maksudnya apa? Kerana. Li rabbika. Li kerana. Rabbika Tuhan. Ka siapa tadi ka? Kamu lelaki. Nampak ni? Kamu lelaki. Fasalli li rabbika. Maka dirikanlah solat li rabbika kerana Tuhanmu. Okey. Dan wanhar wa ni maksudnya dan. Wa ni dan. Wanhar dan har sembelihlah kurban dan sembelihlah kurban. Maka dirikanlah solat li rabbika kerana Tuhanmu dan wanhar dan sembelihlah kurban. Allah perintahkan kita sembelih kurban. Kita baru lepas raya apa? Raya haji. Raya haji ni apa? Kita korbankan haiwan. Kita sembelih haiwan. Okey, kenapa kita sembelih haiwan? Kenapa kita buat ibadah kurban? Sebagai tanda bersyukur atas nikmat yang kita peroleh. Okey. Ayat ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Apa maksudnya? Inna, sesungguhnya. Okey, sesungguhnya. Inna syani'aka, orang yang membencimu. Tadi saya beritahu kan ni siapa? Mu, lelaki. Kamu lelaki. Inna sesungguhnya. Syani'aka, orang yang membencimu. Mu tu siapa? Nabi Muhammad. Okey, sesungguhnya orang yang membenci Nabi Muhammad. Huwal abtar. Huwa ni maksudnya dialah. Nampak? Dialah yang terputus. Okey, dialah yang terputus. Terputus dari apa? Ni abtar ni maksudnya terputus. Huwa maksudnya dia. Abtar terputus. Dialah yang terputus. Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang membencimu Muhammad. Wal abtar, dialah yang terputus. Setiap maknanya kita boleh tengok di sini. Setiap perkataan kalimah bahasa Arab tu ada maknanya. Okey, terputus dari apa? Terputus daripada rahmat Allah SWT. Siapa yang membenci Nabi Muhammad SAW adalah orang yang terputus daripada rahmat Allah. Bukannya Nabi yang terputus daripada rahmat. Bukannya Nabi yang kehilangan orang, dibenci orang. Walaupun dia dibenci tapi Nabi tidak kehilangan rahmat Allah Ta'ala. Malahan Allah membalas balik. Orang yang membenci Nabi, orang yang mengutuk Nabi, orang yang memusuhi Nabi lah yang akan dibenci oleh Allah, yang akan kehilangan rahmat Allah. Okey, nampak? Betapa mulianya Nabi Muhammad di sisi Allah Ta'ala. Okey, tengok kefahaman ayat. Kefahaman apa yang kita faham keseluruhan daripada cerita ini. Okey, jom kita tengok ayat pertama, poin pertama. Poin pertama ini adalah Rasulullah telah kematian anak lelaki baginda. Saudara cerita tadi. Saudara cerita belum? Mungkin belum lah. Ada. Okey, kenapa surah ini diturunkan? Kerana Nabi ketika ini telah kematian anak lelaki baginda. Nabi sedih lah ni. Sedih, siapa yang tak sedih kan kematian ahli keluarga. Anak, kematian ibu atau ayah kan sedih. Jadi ketika ini Nabi kematian anak lelaki baginda. Jadi disebabkan Nabi kematian anak lelaki, beberapa orang kafir Mekah yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dilupakan oleh orang ramai kerana tidak mempunyai anak lelaki. Ketika ini Arab Quraisy, ketika ini orang Arab Mekah memujalah ataupun memuliakan mana-mana yang ada anak lelaki. Anak lelaki kan kuat, selalu bantu ibu bapa, selalu bantu ayah di kerja luar, kuat kan. Anak perempuan juga kuat tetapi ada batasnya. Lelaki ada specialnya, perempuan pun ada specialnya. Okey, kerana anak lelaki ni kita biasa dengar mereka ni kuat, bantu kerja yang keras, kerja yang berat. Jadi orang Arab kan, jadi mereka memuliakan lelaki ketika itu kan. Jadi siapa tak ada anak lelaki, mereka pun kutuk, mereka mengumpat, mereka benci. Jadi
Jadi ketika ini Nabi kematian anak lelaki. Jadi orang kafir ni pun mengatakan bahawa Nabi ni akan dilupakan. Oh, tak ada anak lelaki, lupakanlah dia, sisihkan dia. Tak hebatlah dia tak ada anak lelaki macam tu. Tapi tengok poin seterusnya, Allah menegaskan bahawa orang yang memusuhi baginda lah yang akan dilupakan. Bukannya Nabi yang akan dilupakan. Allah balas balik. Oh, kau nak lupakan Nabi? Tak mungkin. Engkau yang akan dilupakan. Engkau orang yang lupakan Nabi ni lah yang akan dilupakan oleh Allah SWT sebenarnya. Akan hilangkan rahmat Allah. Okey. Kemudian yang terakhir, Allah menjanjikan Rasulullah dengan sebuah sungai di syurga yang dikenali dengan Kausar. Disebabkan Nabi sedih, berduka cita. Jadi Allah turunkan surah Al-Kausar yang mana Allah menjanjikan dalam surah ini adalah sebuah sungai di syurga nanti untuk Nabi, namanya Al-Kausar. Nampak special tak Nabi? Allah nak pujuk hati Nabi, Allah nak gembirakan hati Nabi. Allah menjanjikan sebuah sungai. Dah banyak lagi nikmat yang Allah berikan. Bukan nikmat anak tadi dah hilangkan. Kita semua akan kehilangan orang yang kita sayang, kita semua akan meninggal, kita semua akan mati juga. Okay, jadi orang yang dah pergi meninggalkan kita, kita kena redha lah, kena redha. Kita juga perlu teruskan hidup. Begitu. Jadi Allah tenangkan hati Nabi dengan cara begini. Untuk Nabi teruskan, untuk Nabi kuat dan boleh teruskan dakwah dia ketika itu. Okey, faham? Senang saja kan? Okey, jom kita buat latihan sekarang. Okey, muka surat berapa tadi latihan? Muka surat 42. Okey, buka muka surat 42. Okey. Baik, latihan ini senang saja. Sebelum ni pun kamu dah pernah buat untuk surah Al-Kafirun. Jadi sekarang surah Al-Kausar, surah An-Nas pun sama juga dah pernah buat. Arahannya apa di sini? Kita yang arahan, baca arahan dulu ya. Tak mau tak baca arahan nanti salah buat. Okey, sambungkan huruf di bawah dengan betul. Sambungkan sahaja. Okey, contohnya apa ni? Ha, hu. Ha baris depan hu. Wa baris atas wa. Huwa. Inna syani aka huwal abtar. Huwa. Macam mana nak sambung? So, bagi satu contoh. Huwa. Ha simpul. Ha simpul nak sambung huruf selepas ha-nya kena buat macam ni. Ha simpul ya. Ni baru betul. Kalau buat macam ni saja tak sambung lagi tu. Macam mana nak sambungnya? Jadi ha simpul. Macam ni betul. Ini salah. Okey, boleh. Kamu buat sampai soalan 6. InsyaAllah mudah saja. Okey. Mudah saja. Dah belajar kan? Sambung huruf. Masa tahun 1 lagi dah belajar. Okey, itu saja. Jangan lupa hantar latihan di dalam Google Form yang saya sediakan. InsyaAllah itu saja. Semoga kita berjumpa lagi pada hari akan datang, pada minggu hadapan dan juga kelas-kelas lain insyaAllah. Okey, stay safe. Jaga diri, jaga kesihatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih semua.